السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Munyatul Musalli. 1, 2, 3. Muka surat 1, 2, 3. Solat sunat yang ke-19. Solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya masuk. Wish, panjang juga solat sunat raya ni. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Salat sunat hari raya. Salat sunat hari raya ni salat sunat yang paling afdal sekali dalam semua salat sunat. Dia hampir kepada wajib. Tapi tak wajib, hampir. Maka dia adalah solat sunat yang paling afdal, paling besar pahala. Banyak solat sunat kan banyak. Macam-macam solat sunat tu yang paling besar pahala adalah solat sunat hari raya. Nombor 2, solat sunat hari raya tu maksud solat sunat dua hari raya tu lah. Di antara 2 hari raya tu mana hari raya yang besar? Raya Fitri ke Adha? Adha lagi besar pada Fitri. Raya puasa tu kan, sembahyang raya tu, Adha lagi besar. Lepas pada tu 2 gerhana. Yang dari sudut ke keafdalan, afdal yang paling aula, yang solat sunat yang paling sekali. Okay? Yang pertama solat sunat hari raya. Yang hari raya pula Adha dulu. Lepas tu yang kedua solat sunat Fitri. Kemudian gerhana matahari. Lepas tu baru gerhana bulan. Dah 4 dah. Lepas tu solat sunat minta hujan. Istisqa, minta hujan kalau tak ada hujan kan, kemarau kan. Kemudian solat sunat witir. Kemudian solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh tu. Kemudian semua solat sunat rawatib tu, qabliyah ba'diyah. Kemudian baru tarawih duduk kat situ. Kemudian baru duha. Lepas tu baru yang lain-lain macam ihram, solat sunat tahiyatul masjid, wuduk, yang lain-lain tu lah. Jadi maknanya kalau kita tengok solat sunat tarawih tu duduk nombor berapa tu? Kalau kita tengok dari sudut raya haji, raya puasa, gerhana matahari, gerhana bulan. Lepas tu minta hujan, witir, 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu solat sunat rawatib tu lah, yang qabliyah ba'diyah sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak semua tu. Betul. Ada berapa? Ada 22 rakaat. Lepas tu baru tarawih. Maknanya tarawih ni bukannya tu sangat. Macam, tarawih. Dia bukannya solat sunat yang mesti buat tinggi, tak. Dia duduk nombor berapa tu? Belas-belas. Habis yang mesti kena buat apa? Raya. Raya tunggu raya lah. Okey, tak apa. Gerhana matahari tunggu gerhana matahari lah. Tak apa. Solat sunat minta hujan, tunggukan marau lah. Okey, tak apa. Solat sunat witir,
Lagi besar jauh lagi besar daripada solat sunat witir. Duduk nombor 5. Nombor 6. Kita solat tarawih, witir tak solat, balik dulu. Sebab imam nak buat 20. Pelik pula. Kita buat yang kurang. Yang lebih kita tak buat. Patutnya tak payah datang solat tarawih. Mari witir saja. Lebih besar pahala daripada solat tarawih. Itu dia turutan. Lepas tu solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang sebelum sembahyang subuh tu kita tak buat yang tu, kita buat tarawih. Sedangkan tu lagi besar. Lepas tu solat sunat rawatib sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak, sebelum zuhur, lepas zuhur, semua kita tak buat. Tapi tarawih buat. Padahal tarawih duduk bawah lagi. Tengok kita. Tak berapa cerdik lah. Boleh tak kata? Kasar punya. Sebab tak boleh kata juga. Sebab semua baik. Solat sunat tarawih saja pun baik. Walaupun tak buat yang lain. Tapi tak boleh lah kata tak cerdik. Semayang tu cerdik lah. Tapi dari sudut itulah, kalau macam masalah dunia, kita cerdik sungguh. Yang ni gaji 3,000, ni gaji 2,000. Ambil 3,000 Oh, cerdik lepas tu tapi yang sana gaji 4,500. 4,500 Sebab tu kita cerdik. Untuk dapat imbuhan yang besar. Tapi dalam masalah ibadah, kita kurang cerdik kadang-kadang. Cuma tak boleh kita marah-marah sangat sebab semua baik. Seolah-olah macam buat solat tarawih tu salah pula. Bukan. Tak boleh terkekas sangat. Cuma gitu lah. Tak apa-apa cerdik. Dan setengah daripada sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntut. Sebab apa solat sunat gaya ni solat sunat yang sangat dituntut? Sebab ada mazhab yang kata wajib. Dia kaedah dia gini. Kaedah fiqh dia gini. Jika mazhab kita sunat, mazhab lain kata wajib aja. Sunat yang pada kita sunat-sunat tu, ataupun apa-apa sunat tu, dia naik tinggi. Martabat dia, sunat yang tinggi. Saya bagi contoh. Baca dalam semayang, baca Allahu Akbar kabira, betul wajah tu kan. Dia panggil doa iftitah. Sunat tak? Sunat. Mata tengok tempat sujud, tengok tempat sujud, sunat tak? Apa beza dua sunat ni? Bezanya, doa iftitah, Allahu Akbar kabira dengan wajah tu ni, ada ulama' mazhab lain lah. Ni cerita mazhab lain. Dia kata wajib. Dia kata wajib. Tapi tak ada ulama' pun kata tengok tempat sujud wajib. Semua kata sunat. Mana lagi besar? Tu cara tu, itulah cara nak kata kenapa yang ni nama muakkad. Kenapa ni berat? Ataupun ni bagus. Sunat sama sunat. Buat je lah. Macam tadi lah. Tarawih pun sunat. Duha pun sunat. Solat sunat, qabliyah, ba'diyah, rawatib semua sunat. Buat je lah. Tak, dia bukan gitu. Kalau ulama' lain, kalau mazhab lain ataupun ulama' lain, walaupun ulama' tu 2-3 orang aja, dia kata wajib. Pada mazhab kita yang kita duk amal ni, sunat. Automatik sunat tu jadi tinggi. Dia jadi sunat tu sunat yang sangat dituntut. Tu cara dia. Ambil wuduk. Komo. Mazhab Syafi'i sunat, tak wajib. Baca bismillah, sunat. Mazhab lain wajib. Maka bismillah dengan komo pada sunat kita tu, dalam wuduk tu, sunat mazhab Syafi'i tu, dia paling sunat. Yang paling tinggi. Tapi sunat lah. Tapi duduk paling. Sebab ada sebahagian ulama' kata ianya wajib. Dan masa kita tahiyat akhir, kita dah habis baca tahiyat akhir, lepas selawat, kita baca kama sallaita ala Ibrahim. Habis kama sallaita ala Ibrahim, ada orang baca doa. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu sampai habis, ataupun ya muqallibal qulub. Dia baca doa. Jadi dalam tahiyat dia ada rukun, betul selawat sampai selawat, lepas tu kama sallaita ala Ibrahim sunat, lepas tu doa sunat. Okey. Yang rukun mestilah kena buat. Okey. Sunat kama sallaita ala Ibrahim dengan sunat doa baca doa. Lepas kama salat fil alamin innaka hamidum majid tu kan baca doa sunat. Dua-dua sunat ni mana lagi besar? Sunat doa. Tapi dua-dua sunat. Sebab apa lebih dia? Sebab tadilah ada ulama kata wajib kan tu. Tapi tak ada ulama pun kata kama sallaita ala Ibrahim wajib. Tak ada pun. Jadi dia duduk bawah sikitlah. Itu cara kaedah fiqh nak kata ni sunat, tapi sunat ni sunat lebih ni. Buat akad ni tuntut sangat. Kenapa pula tuntut? Sunat kan sunat, buat ajalah. Tak, sebab ada ulama lain kata wajib. Mujur bukan kita lah, bukan mazhab kita. Jadi sebab itulah setengah daripada sunat muakkadah ni yang paling dituntut sembahyang raya, iaitu sembahyang raya, haji dan fitrah. Kenapa? Sebab ada ulama kata wajib, tak sembahyang berdosa. Tapi dia bukan rukun. Ada ulama mazhab-mazhab lain, dia beza wajib dengan rukun. Wajib dengan fardu, bukan wajib dengan rukun. Wajib dengan fardu dia ada beza pada mazhab lain. Mazhab Syafi'i, fardu tu lah yang wajib. Wajib tu lah fardu. Kecuali dalam masalah haji. Haji je kita lain kan. Fardu lain, wajib lain dalam masalah haji. Kita mazhab Syafi'i tu aja.
Fardu lain, wajib lain. Tapi dalam masalah sembahyang apa semua, fardu tu wajib, wajib tu fardu. Mazhab lain tidak. Tahiyat awal, mazhab Hambali wajib. Tahiyat awal, mazhab Hambali wajib. Rukun bukan rukun 13 tu. Rukun lain, ini wajib. Jadi apa bezanya? Tinggalkan wajib masih lagi sah sembahyang pada mazhab lain ni. Tinggalkan rukun batal. Kita yang wajib tu kita namakan sunat abad. Sunat yang sangat dituntut. Kenapa sangat dituntut? Sebab ada ulama lain, mazhab lain kata wajib. Jadi sebagai meraihkan ulama lain, maka dia jadi sunat abad dalam sembahyang. Abad tu muakkad lah juga. Gitulah yang lain-lain. Korban. Korban sunat. Tapi sunat apa? Sunat muakkad yang sangat dituntut. Kenapa? Mazhab Hanafi wajib. Tak korban ada duit berdosa. Sebab tu jadi korban tu sunat muakkad. Akikah? Akikah sunat. Semua ulama kata sunat. Malah ada ulama kata tak sunat pun. Maka kalau korban dengan akikah, besar lagi korban. Sebab ada ulama kata korban tu wajib. Walaupun bukan mazhab kita. Jika mampu lah ni. Ni jika mampu. Tapi ada ulama kata akikah tu semua sunat. Dan ada sebagian ulama kata tak sunat pun. Jadi nampak, dia cara kita nak timbang tu je. Kedik pekah dia panggil. Kita memanglah mengaji. Nak tahu halal haram sah batal cukup. Malah fikir. Biarlah naik. Setingkat lagi. Duk main halal haram. Tahu tu. Sebab tak tahu. Naiklah sikit. Qawaidul fiqh. Kaedah pekah tu naiklah sikit. Jadi, sebab tu sunat ni sunat muakkad. Semai raya ni. Dua-dua raya lah, raya haji dengan raya fitrah. Sebab ada ulama kata wajib, maka automatik jadi muakkad. Yang sangat dituntut. Nombor 1. Solat sunat nombor 1. Tak boleh tinggal. Kita kadang-kadang tinggal. Sebab apa? Balik lambat, jam, sampai-sampai dah pukul 10, orang dah semayang. Allah. Tak dah semayang kata. Tak dah apa. Semayang raya. Tak apalah sunat. Lah semayanglah seorang. Bukan wajib Jumaat pun. Semayanglah seorang kat situ. Takbir lah 7 kali, 5 kali pun sunat. Nanti kita bahas. Semayang je lah. Ataupun malah lagi, tunggu nak semayang Zuhur nanti, ambil wuduk awal sikit, dalam 5-10 minit sebelum masuk Zuhur, semayang raya kat situ. Sebab semayang raya, akhir sekali Zuhur. Zuhur baru tak boleh semayang raya dah. Dah malas sangat kan. Kalau dah kata, berapa minit lagi? 7 minit lagi nak Zuhur ni. Hari raya tu yang tak sempat sebab jam tadi tu. Sampai-sampai, nak jumpa saudara mara gitu gini, sampai pula surau masjid dah habis semayang. Betul lah, balik kampung apa kan. Okey, tak apa, tak nak main malas sangat tak apa. Nanti nak semayang Zuhur nanti ingat. 10 minit lebih kurang, ambil wuduk. Lagi 7 minit tinggal, semayang raya. Lagi 2-3 minit, masuk Zuhur. Semayang Zuhur. Kalau malas. Kalau rajin, semayang masa tu jugalah. Tak perlu jemaah. Tak wajib. Tak payahlah wajib khutbah. Nanti tiba. Ittaqullah. Pahal pula ni. Tak payahlah khutbah semayang seorang kan. Sebab apa? Ulama lain tak semayang berdosa. Dia kata tak semayang raya. Berdosa. Wajib. Tapi dosa dia tidaklah sebesar tinggal Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Itu fardu, itu lagi besar. Yang ni besar juga. Okay. Dan dia difardu atau disunatkan solat raya ni 2 hijrah. Maksud Nabi hijrah tahun pertama, tahun kedua. Mula-mula ada perang. Lepas perang tu, perang Badar. Perang Badar 17 Ramadan, 313 lawan 1000 tu kan. Dia tu dah memang biasa lah. Seorang lawan 3 tu. Macam mana perang? Seorang lawan 3, kalau kita lah, surrender bawah lah. Sebab apa? Kita tengok orang kata-kata kat belakang. Kita pusing orang depan ketuk. 3 lawan 1. Tapi perang Badar menang. 17, dah masa tu, 17 Ramadan pula tu puasa. Itu yang ada Ahzab Wahdah. Kan? Ada apa? Tentera Ahzab ni. Ada tu perang Khandaq tu. Tak apalah, kita bincang lain kali apa perang tu. Cuma dia tahun kedua hijrah baru disunatkan solat raya ni. Solat raya ni. Dan kalau bulan Ramadan tu, masa bulan Ramadan lepas perang apa tu, raya tu dah ada solat raya. Selang berapa lama tu masuk raya haji, ada solat raya haji pula. Jadi dalam tahun yang sama lah, tahun yang kedua. Maka lafaz niatnya, niat keduanya, usalli sunnata Idil Adha. Nampak? Kenapa dia dahulukan Idil Adha? Kenapa tak dahulukan Idul Fitri? Nak bagi tahu Idul Adha adalah raya kita, hari perayaan kita yang terbesar. Bukan Idul Fitri. Kalau nak beli baju baru dekat Adha. Kalau nak beli salah satu lah, eloknya beli dua-dua lah. Raya Adha pun beli, raya haji pun, raya puasa pun beli. Tapi kita nampak kita sambut macam mana? Kita sambut raya Fitri yang besar. Sedangkan yang besar tu Adha lebih besar. Malah takbir dia pun 4 hari. Bukan hari, 5 hari. Malah haram puasa.
4 hari. Sedangkan raya Aidilfitri haram puasa sehari je. Maksudnya apa maksud haram puasa? Kamu dipaksa untuk bergembira. Sebab kalau tak makan ni tak boleh gembira, lapar. Jadi kamu dipaksa. Berapa hari nak bergembira? Raya puasa sehari je. Bob dipaksa untuk bergembira. Raya haji 4. Itulah kita punya pesta yang sebenar. Pesta raya kita punya hari perayaan. Tapi kalau kita tengok, dah lah, Aidilfitri lebih. Sebab dah puasa kan. Dia seolah-olah macam reward. Seolah-olah. Padahal biasa lah, tak ada apa lah. Raya haji ni yang betul-betul reward. 4 hari. Dah lah tu disunatkan korban lagi. Makan daging lagi. Sampai 4 hari makan daging. Maksudnya nak sedih-sedih tak boleh hari ni. Hari ni dipaksa. Dipaksa. Malah orang miskin pun dipaksa makan. Dengan maksud wajib bagi dia kan. Daging untuk orang miskin. Pakat-pakat gembira. Dan kalau kita tengok, dia mula pun Adha dulu. Memang Adha lebih paling besar. Solat sunat yang paling besar, paling tinggi, paling segala paling. Kena jawab, solat raya Aidil Adha. 2 baru Aidilfitri. Usolli sunatul Aidil Adha raka'atain lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat hari raya Udhiyah tu. Tengok dia terjemahannya apa? Udhiyah. Udhiyah tu korban lah. Raya kurban. Udhiyah. 2 rakaat ataupun boleh kita niat saja aku sembahyang niat masa Melayunya sunat hari raya haji, boleh juga. Sunat hari raya korban, boleh juga. Tapi yang tepatnya Adha. Aidil Adha. Aid tu masuk ulang. Aid tu masuk ulang. Adha tu Udhiyah, korban. Jadi Aid Adha. Ulang korban, ulang korban, ulang korban, ulang korban. Tu Aid, ulang. Aidilfitri, usalli sunnata Aidilfitri raka'atain lillahi ta'ala. Fitri itu fitrah. Fitrah yang bayar zakat tu. Jadi Aid tu ulang bayar fitrah, ulang bayar fitrah. Tu Aidil Fitri. Ulang bayar fitrah, ulang bayar fitrah. Setengah ulama kata ulang bayar fitrah, dan bila berpuasa 30 hari maka terhapus segala dosa seperti baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan ibu dosa. Sebab 30 hari tu puasa sungguh dengan cukup lengkap semua. Maka macam fitrah. Budak-budak kan fitrah. Macam fitrah. Tu niat dia. Lepas tu macam mana cara semayang dia? Kemudian ia baca doa iftitah. Jadi Allah usalli sunatul Aidil Adha, usalli sunatul Aidilfitri. Allah, kalau makmuman, imaman 2 rakaat, Allahu Akbar. Buat apa dulu? Kemudian ia baca doa iftitah. Allah berkabira wajhtu sampai habis. Okey. Lepas baca tu maka takbir 7 kali. Ni sunat ni. Maka takbir 7 kali serta mengangkat 2 tangan seperti takbiratul ihram. 7 kali. Pada rakaat yang pertamanya dan 5 kali pada rakaat keduanya. Dahulu, yakni sebelum daripada membaca Fatihah. Jadi maknanya bacalah doa iftitah tu, tahulah sunat. Tapi kalau kita duk perhati, yalah kadang imam pun gabra juga. Sebab dia ingat 7 ni. Buatnya jadi nanti kan. Sebab tu dia Allahu Akbar. Lepas tu bunyi Allah. Lepas tu dia pun Allah terus. Sebab apa? Risau. Takut nanti baca doa iftitah lupa. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Alhamdulillah. Kan dia jadi. Sebab tu dia cepat. Imam biasa buat gitu. Allahu Akbar. Allah. Dah mula dah. Sedangkan lama doa iftitah. Patutnya Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah. Kata lama wajjahtu wajhiya lilladzi. Lama senyap je. Lepas tu tengah senyap semua. Allah. Tapi tu lah takut Allah tu lupa tu. Dah lah setahun 2 kali aja. Itu yang dia cepat tu. Cuma yang terbaiknya kalau ikut betul-betul cara solat raya yang betul-betul, dia ada feel lain. Feel dia lain. Contoh Allahu Akbar senyap. Senyap dalam apa? Doa iftitah berapa saat? Dekat 1 minit tak sampai dekat 30 saat, 40 saat kan. Lepas tu senyap ni. Allahu Akbar. Lain rasa. Rasa macam raya. Rasa macam raya. Tapi kalau Allahu Akbar, imam ni, betul Allah, betul. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha kan. Dia rasa macam kalau kena ikut betul-betul dia lain. Saya pernah sembahyang, kenapa lain sembayangan dia ni dengan imam ni lain lah. Sembayangan ini lain. Kenapa? Kita perhati apa beza dia. Rupanya bezanya dia tertib. Tertib tu maksud Allahu Akbar. Baca dulu dalam 30 saat. Doa iftitah. Senyap, sunyi. Orang tak tahu nak buat apa dah. Kan? Lepas dah habis baca doa iftitah. Betul tiba-tiba bunyi. Allahu Akbar. Betul? Allah 2 kali. Dia lain. Lepas tu yang ke-7 tu berhenti kejap. Allah yang ke-7. Lepas tu berhenti. Bismillah. Dia lain.
Tapi kita tak buat gitu. Lepas Allah yang ketujuh tu, bismillah cepat-cepat. Sebab takut tu lah. Bismillah tu baca surah. Macam mana tak baca Fatihah? Jadi, benda tu jadi. Itu tak kira yang kalau tak ingat 6 ke 7? 5 ke 6? Dah berapa kali dah ni? Nanti ada sebut ni. Macam mana nak buat? Dah ni berapa kali ni? Okay. Tapi semuanya sunat. Itu nombor satu. Yang pertama dah kepala semuanya sunat. Jadi apa-apa hal kita buang, tak payah buat lah. Sedar macam tu. Kena ada benda tu. Kalau tak ada semua ni sunat, itu yang dia jadi gabra lain macam. Dia kena letak apa-apa hal aku tolak tak ada takbir. Tiba-tiba takbir 3 kali. 3 kali lah dah serabut dah. Boleh tolak. Gitu aja. Sebab sunat. Bila ada macam tu dia kurang gabra sikit lah. Bagi imam je ni. Makmum ikut je. Makmum ikut je. Okey, apa nama takbir tu? Dalam takbir, dia ada panggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Yang mula-mula tu lah. Dia panggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan yang halal. Sebelum tu halal, lepas takbir jadi haram. Sebelum tu boleh makan, lepas takbir haram makan. Yang mula-mula tu lah. Yang Allah, yang ada niat dalam kepala tu. Sekarang ni boleh melompat, lepas takbir tak boleh melompat. Ni boleh apa? Boleh menumbuk orang, lepas takbir tak boleh. Dan ni boleh berjalan, lepas takbir tak boleh. Semualah. Dia panggil takbir haram. Atau bahasa yang comel sikit, takbiratul ihram. Tu nama dia. Dan ada juga takbir yang ketika nak rukuk, ketika nak sujud, ketika nak duduk di antara dua sujud, ketika nak sujud kan. Itu takbir juga. Namanya takbir perpindahan rukun. Bahasa Arabnya takbir intiqalat. Takbir intiqal. Kalau banyak takbir intiqalat. Takbir tu nama takbir tu. Takbir intiqalat. Tapi Allahu Akbar juga. Bila kita kata takbir, kita kata takbir semua Allahu Akbar. Cuma ada nama dia panggil takbiratul ihram. Yang ni takbir intiqalat. Ini takbir apa ni? Yang 7 kali tu. 5 kali 7 kali tu takbir apa? Dia panggil takbir az-zaidah. Ada setengah kata sama juga zawaid, takbir zawaid. Zawaid, zaidah kalau ikut apa bahasanya asal sama je. Maksudnya zaid. Zaid maksud apa zaid? Tambah. Tambah zaid ni. Maksud zaid ni tambah. Jadi takbir az-zaidah maksud takbir tambahan. Tu maksud takbir. Kalau kata nak sembahyang kena takbir zaidah. Takbir zaidah. Tak nak dengar takbir ihram mana dengar? Takbir intiqalat mana dengar? Takbir zaidah tak pernah dengar. Ni takbir 7 kali 5 kali dia panggil takbir zaidah. Maksud zaidah tu tambah, takbir tambahan. Habis takbir intiqal, takbir perpindahan. Takbir tu ihram lah. Ke ihram kan banyak benda haram bila pakai ihram. Takbir haram, takbir yang mengharamkan. Tu nama. Jadi maknanya masa berdiri tu ada 7, 8, 9 kali ya takbir. Dalam berdiri. Betul tak? 9 tak? Yalah, 9 lah. Pertama, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Lepas tu takbir 7 kali. Dia panggil takbir zaidah. Zawaid. Okay. Lepas tu masa nak rukuk, ada satu lagi. Allah. Jadi takbir masa berdiri ada 9. Takbir 1 wajib, rukun. 7 takbir zaidah. 1 takbir intiqalat. Masa berdiri itu. Okay. Yang rakaat kedua, 5 kali. Tak termasuk yang masa sujud. Masa sujud kan ada Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Tu tak masuk itu. Jangan kira satu tu. Lepas berhenti tu, 5 kali. Jadi masa berdiri itu, rakaat kedua, ada 7 lah. Takbir. Yang pertama, takbir yang daripada sujud, kira 1 lah. 1, takbir 5 kali yang zaidah tadi. Yang 1 kali lagi, takbir intiqal. Intiqalat. Takbir perpindahan rukun ketika nak rukuk. Okay. Best. Kemudian lepas dah takbir 7 kali atau 5 kali rakaat yang kedua, rakaat pertama 7 kali, kemudian dibacanya Fatihah, baru baca Fatihah. Dan surah Sabbihisma A'la ni pada rakaat yang pertama, dan surah Al-Ata dahri ghasyah kan. Pada bukan dahri, ghasyah. Dahri hal ata 'alal insan dahri ya. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri. Itu bukan. Ini hal ata ni hal ata ghasyah. Hal ata ke hadisul ghasyah. Sebab hal ata dua kan. Jangan salah. Tapi sebenarnya ini salah satu yang sunat. Sabbihisma rabbikal a'la, hal ata ke hadisul ghasyah. Sebenarnya ada lagi. Kalau kata nak ikut, dia ada 3 bacaan.
Okey, tiga apa? Set yang mana Nabi buat dan sunat buat. Baca surah dalam kepala kena ada. Sunat. Tak buat pun sah, bacalah surah apa, surah penuh pun sah, surah tebuk-tebuk pun sah. Itu yang pertama dulu. Dah selesai yang tu, kita nak ambil pula yang terbaik. Ini yang terbaik. Bila yang terbaik yang Nabi buat dan Nabi ulang-ulang yang sama. Setiap kali raya Nabi baca apa? Tiga jenis set bacaan. Yang pertama surah Al-Qamar. Yang rakaat kedua surah rakaat pertama surah Qaf. Rakaat kedua surah Al-Qamar. Oh, jangan. Qaf dekat-dekat tiga muka. Tiga muka surat. Tiga muka. Al-Qamar 2 muka setengah. Agak inilah sikit memang panjang. Cuma Nabi buat gitu. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Al-Qamar. Surah Qamar tu yang iqtarabatis sa'ah tu. Okay. Dan Nabi juga selalu ulang. Maksudnya beberapa hari raya dia ulang. Dan Nabi juga pernah baca ketika hari raya, inilah. Sabih isma rabbikal a'la, rakaat kedua hal atas ka hadisul ghasyiyah. Yang ketiga Nabi pernah buat juga kuliah dengan kulhu. Jadi kalau ambil 3 set ni dia panggil set yang afdal. Dan boleh kita nak set sendiri. Apa-apa lah. Pulang. Cuma yang itu yang afdal lah. Dan sunat baca yang surah Qaf rakaat pertama, surah Qamar rakaat kedua, ataupun pilih Sabih isma rabbikal a'la rakaat pertama, ataupun hal ataka hadisul ghasyiyah rakaat kedua, kuliah kulhu, walaupun makmum tak suka, imam boleh baca. Sebab Nabi buat sunnah. Sebab ada yang memang ada tegahan kalau makmum, imam yang tidak disukai lebih daripada 2 orang makmum. Nabi kata amalan dia tak naik walaupun sejengkal atas kepala. Seorang imam yang tidak disukai oleh makmum, lebih 2 orang. Tapi tak semua. Tengoklah apa yang dia tak suka. Kalau tak suka tu memang patuh dengan syarak, okeylah. Kalau macam tadi aku tak suka imam ni baca surah Qaf rakaat pertama, Qamar rakaat kedua, aku tak suka. Pada solat raya ni kan. Dia tak suka, kau punya pasal. Dia benang di situ. Apalah imam ni Sabih isma rabbikal a'la ghasyiyah, itu je setiap kali raya. Tak sukalah dia. Tak suka pun kau punya pasal. Sebab menang juga. Sedangkan ada tegahan ataupun amaran Nabi, makmum yang tak suka pada imam lebih daripada 2 orang, amalan imam tadi tak naik walaupun sejengkal. Jadi hati-hati lah juga macam tu. Cuma ada kecuali. Sama juga pagi Jumaat surah Sajadah, rakaat kedua surah Insan. Walaupun ada makmum tak suka, kau punya pasal. Boleh tetap. Tapi kalau solat lain macam subuh yang lain, yang itu kalau makmum tak suka dia kena pandai, kena harmonikan. Jadi ada bacaan-bacaan dalam sembahyang, kalau makmum tak suka, kau punya pasal. Aku menang. Sebab apa? Sebab Nabi yang suruh, Nabi yang buat gitu. Maka dia jadi sunnah. Yang lain-lain tu kita pilih sendiri nak surah. Sebab tu kena bincang dengan makmum. Maksudnya kalau makmum tak suka tu kena ubah, pendekkan atau panjangkan. Kalau pendek sangat, panjangkan. Kalau panjang sangat, pendekkan. Bila makmum tak suka. Tapi dalam beberapa keadaan tertentu, tak payah peduli kat makmum. Sebab Nabi lagi besar. Antaranya ini. Cuma imam pula nak baca surah Qaf dengan Qamar. Imam pula yang tak nak. Contohnya, sembahyang Jumaat. Nabi baca setiap kali sembahyang Jumaat. Surah Jumaah. Yusabbihu lillah tu Jumaah. Rakaat kedua surah Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun. Panjang tu. Tiba dia baca ketika Jumaat. Makmum tak suka, ni pasal. Soalannya imam pula yang malas baca, tapi tak apalah. Sebab Nabi. Dan yang kedua, Nabi biasa sama juga. Sabih isma rabbikal a'la ghasyiyah. Nabi ulang itu je. Tiba-tiba imam ni dia ulang itu. Dan makmum jadi tak suka. Apa? Jumaat sebulan 4 kali. Kan? So dia sabih isma rabbikal a'la ghasyiyah. Sabih ghasyiyah. Asyik tu kita nak yang lain juga. Duk makan kari je. Nak makan sok juga kali-kali. Duk makan ayam je. Nak makan daging juga. Duk makan daging lembu. Nak kadang-kadang kambing juga. Ini duk makan sama je. Makmum pun tak suka. Dia orang punya pasal. Sebab Nabi setiap kali sembahyang Jumaat. Nampak? Ini kaedah tu. Okay. Tapi kalau surah tu kita sendiri pilih, kemudian makmum tak suka, ayat tu kena bincang. Sebab kita pilih, bukan Nabi pilih. Okay. Sama juga sembahyang maghrib. Nabi selalu baca kuliah kulhu. Kadang-kadang kuliah izajah. Tiap kali maghrib. Tiba-tiba makmum tak suka. Allah, pendek kuliah kulhu malah. Peduli.
Tapi kalau kita pilih sendiri, makmum tak suka, kena bincang. Nampak kat mana kita benda yang boleh bincang kadang-kadang. Kadang tak boleh bincang pun. Tak suka sudah. Macam tu. Tapi kalau insya' kita baca apa-apa, kita pilih sendiri, makmum tak suka, panjang sangat. Kena pendekkan lah. Itu perbincangan. Kita tak boleh kata, kok mu pergi lah sembahyang tempat lain. Kalau tak mau pendek, kalau tak mau panjang-panjang, nak pendek sembahyang, tak boleh. Sebab Nabi tak ada tetapkan surah-surah tertentu. Dia kita letakkan. Maka ada perbincangan. Kalau Nabi letakkan dah, tak. Biasanya bila Nabi letakkan, dia tak susah. Mudah je. Itulah. Nabi akan memudahkan. Dia tak menyusahkan. Okay, habis. Dia panggil warid datang daripada Nabi. Dan sunat diselangi antara takbir yang 7 itu dan antara takbir yang 5 itu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sunat tambah wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu dalam kitab kita tak ada kan? Tak ada. Sunat tambah macam tu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi dia tak sebut pula kat sini. Berapa kali? Sebut berapa kali? Tak sebut. 6 kali aja rakaat pertama, 4 kali rakaat kedua. Maknanya diselangi lah. 7 kali tu, takbir tu, diselangi. Tengah-tengah 7 tu 6 aja. Maknanya yang terakhir tu tak ada. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil azim. Kan? Last kali yang ke-7 tak ada. Auzubillah, bismillah, Fatihah. Jadi 6 kali je, subhanallah. Kalau yang 5 tadi, rakaat kedua, 5. Maksudnya Allah daripada sujud tu Allahu Akbar, tak ada apa-apa. Lepas tu Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai yang kelima, lepas kelima tu tak ada dah. Jadi 4 kali je lah. Okay. Kenapa tasbih ni hebat sangat ke tasbih ni diselangi dengan takbir tadi? Ya. Kerana tasbih ini adalah solat semua tumbuhan dan jamadat. Tumbuh-tumbuhan, cara dia solat macam ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Macam itulah cara dia lah. Cara dia. Macam tu jamadat. Jamadat ni benda beku. Benda beku lah. Benda macam ni. Cawan ni panggil jamadat. Ni apa? Manusia? Bukan. Malaikat? Bukan. Binatang? Bukan. Tumbuhan? Bukan. Ni apa? Dia panggil jamadat. Jamadat. Tapi kalau tumbuhan, kata tumbuhan lah. Kalau haiwan, haiwan. Jamadat ni benda tak hidup. Bukan benda tak hidup. Benda yang selain daripada tadi. Benda tak hidup lah. Jamadat dan tumbuhan, itulah dia punya. Maknanya setiap yang ada bertasbih pada Allah dengan cara mereka sendirilah. Cuma subhanallah ni, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar adalah tasbih haiwan. Lupa yang sebut tu. Haiwan pun tasbih macam ni. Tumbuhan pun macam ni. Cuma kita tak dengar lah. Jamadat pun macam ni. Dan Nabi Ibrahim, dia pesan dekat Nabi Ibrahim pesan kat kita lah. Supaya membanyakkan tasbih macam ni. Sebab sekali tasbih akan ada pohon-pohon di syurga. Satu tasbih keluar satu pokok di syurga. Kata Nabi Ibrahim, Nabi pesan. Okay, kalau syak macam mana? Ni berapa ni? Kalau syak ambil yang sedikit, tambah. Ambil sedikit, tambah. Jadi maksudnya, imam lah syak. Kalau jadi imam, syak katalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa dah? 4 ke 5, ambil 4. Okey. Lepas tu, biar lebih jangan kurang. Maksudnya biar lebih jangan kurang lah. Ambil 4. Lepas tu tambah lagi 3 lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup. Itu bagi imam atau sembahyang seorang. Kalau tiba-tiba je. Ada orang dia ni, Allahu Akbar. Allah. Tak apalah. Patutnya macam ni. Tapi tak apalah. Takut lupa sebab masa kita Allahu Akbar tu, kita nak merasai kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Ini Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2. Dia kerja orang sembahyang ingat Allah, orang takbir ingat Allah, dia sembahyang ingat kira 1, 2, 3. Jadi dia buat macam tu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Yang ke-7. Buatlah. Jangan hura-hara dah. Cuma yang sunat macam ni. Tapi nak macam mana? Nak kira macam mana? Selain daripada tu kan? Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Macam mana? Masih bila nak kata satu dekat diri kita tu? Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita akan lari. Ini satu. Allahu Akbar. Subhanallah, 2. Allahu Akbar. Lebih baik buatlah. Buat teknik sendirilah. Ada orang pakai teknik itu, buat je lah. Kalau was-was mana satu ni, 4 ke 5, 4 ke 3 ke 4 ke, macam semayang je lah. Ambil yang kurang, biar lebih jangan kurang.
Itu imam atau sembahyang seorang. Kalau makmum? Kalau makmum ikut je takbir imam, sama ada kurang atau lebih. Makmum kata, imam tak cukup. Makmum jangan sibuk-sibuk je takbir. Tapi tak batal. Cuma ni dari sudut adab dan kaedah dia. Imam 6 imam terlupa. Imam 5 lah. Imam 4 lah makmum. Imam 8 lah. Imam 9 lah makmum. Dia bukan kata, apa lebih ni? Duduk diam lah. Tak. Itu pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jika imam lebih, makmum tak perlu ikut. Jika imam kurang, makmum tak perlu tambah. Susah. Lihat. Jika imam lebih, makmum tak perlu ikut. Jika imam kurang, makmum tak perlu tambah. Itu pendapat kedua. Pendapat pertama, imam lebih, makmum lebih. Imam kurang, makmum kurang. Biar, ikut aja. Ikutlah kita nak pakai mana. Tapi mu'tamad, imam lebih, makmum lebih. Imam kurang, makmum kurang. Pendapat yang kedua, imam lebih, makmum jangan lebih. 7 saja. Atau 5 saja. Biarlah imam seorang-seorang. Imam kurang, makmum jangan tiba-tiba tambah. Itu pendapat yang kedua. Dan cara sunat-sunat dia semua sama je. Cuma sunat-sunat semua sama. Cara nak angkat tangan macam mana, letak dekat mana, semua sama. Macam takbiratul ihram tu semua sama. Jadi Allah macam ni, Allahu Akbar. Cara bila Allahu Akbar kan kuat dengan suara. Macam tu juga. Kan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi masa takbir nanti pun sama juga. Allah sama, semua sama. Nyaringkan, angkat dua tangan, sunat-sunat, letak tangan kanan atas tangan kiri. Kan? Letak bawah dada atas pusat. Semua sama. Dari sudut sunat-sunat masa takbir 7 kali, 5 kali tu, semua sama. Okay. Macam mana kalau terlupa takbir? Lepas pada tu, terlupa takbir, dah baca Fatihah. Kalau terlupa takbir, tak baca Fatihah lagi, takbir lah. Kan? Allahu Akbar. Terlupa takbir lah. Sudah. Takbir lah, tak buat apa-apa lagi. Kalau dah baca Fatihah, dah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makmum subhanallah memang janganlah buat kerja gitu. Tak payahlah. Cuma iman nak buat apa? Dah bismillah, tiba-tiba teringat tak takbir. Maka tak disunatkan takbir dah. Tak disunatkan. Dia sama macam doa iftitah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Doa iftitah tak baca? Tak adalah. Tinggallah sunat kan? Sama juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terlupa takbir kat ya ni. Tak ada apa lah. Teruskan. Tak payah. Sunat. Yang ini kita kena faham sungguh. Sebab bila jadi nanti, biasa jadi imam kan, dia jadi gabra. Dan baru ni jadi tak? Kan? Tapi tak salah kan? Dia bukan kena. Kadang-kadang dia tahu faham sungguh. Masa jadi tu, tak tahu nak buat apa juga. Pusing. Minta maaf. Kita semayang sekali lagi. Padahal sebelum tu mengaji kemah. Kadang-kadang dia mengajar. Lain kali kalau imam begini. Dia takbir dia jadi. Benda ni. Sebab dia bukan semata-mata ilmu. Dia ada lagi selain daripada ni. Waktu kejadian tu. Dan yang sedap sangat cakap kat orang. Allah, itu pun lupa. Senang. Mu duduk belakang sebab tu lah. Cuba duduk depan. Pegang mic lagi ni. Baru pegang mic. Lepas tu ingat lagi surah yang nak dibaca. Kalau surah kan, surah yang jarang-jarang dibaca kan. Nak ingat lagi yang tu. Lepas tu pula macam-macam je dia ada. Jadi jangan salahkan sangat lah. Biasalah, salah tu biasa. Manusia ni kalau salah tu biasa. Yang luar biasa, manusia tak buat salah. Lagi luar biasa, manusia tak mengaku salah. Dia dah cover salah dah. Dah buat keluar video dah. Kata ni salah ni, mu cakap dulu gini. Tak mengaku juga. Itu problem besar. Itu problem tu. Salah tu biasa. Salah tu biasa. Jadi, kalau dah tersalah, salah. Kalau dah terlebih, lebih Fatihah dah. Dah baca surah, habis lah. Ya. Biarkan lah. Biarkan. Kalau dia buat juga, tengah baca Fatihah, waladhdallin, amin, Allah teringat. Dia pun, Allahu Akbar, Allah buat juga. Kalau buat juga, tak batal. Cuma, tak disuruh dan tak batal. Tak sunat. Tapi tak batal. Cuma hati-hati dekat gerakan tu. Gerakan tu tak kira tu. Masa Allahu Akbar kat mulut, okey. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Lepas amin ni. Nak juga, degil ni. Dia kata, kalau aku tak
Tak takbir 7 kali ni, sebab terlupa tadi, tak sah raya hari ni. Contohlah, raya tak sah. Manalah tahu. Dia kata macam tu. Jadi nak takbir juga imam ni, ataupun dia sembahyang seorang, dia takbir juga, tak batal. Yang takbir kat mulut tu tak batal. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Padahal dah baca Fatihah, tak batal. Okay. Yang masalah bimbang takut batal, yang dia angkat tangan. Ni bimbang. Right? Allahu Akbar. Angkat tangan tu tak dikira 2 gerakan macam gerak saja. Maka dikira 2 gerakan. Betul dia pun Allahu Akbar. Dia diam. Okey, reset, kosong balik. Allahu Akbar. 2, makruh lagi. Sebab gerak saja. Kalau tengah duduk sembahyang, bukan gatal, bukan apa, tiba-tiba gerak ni. Apa hukum? Bukan lengoh ke apa. Tak ada apa, saja je. Macam ni ke? Baca waladhdallin amin. Baca qalam yakul lahu kufuwan ahad. Apa hukum? Makruh, tak batal. Sebab 2. Yang batal 3 gerakan. Ketika takbir tu, yang dia kata sepatutnya tak perlu takbir dah amin dah pun. Ataupun dah baca alhamdulillah, senyap. Alhamdulillahirabbil alamin, senyap. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey, katalah macam tu kan. Tak batal. Allahu Akbar yang kat mulut tu tak membatalkan. Jadi kena baca Fatihah lah nanti. Okay. Cuma angkat tangan tu boleh membatalkan. Hukum makruh. Sebab dia seolah-olah macam gerak yang tak disuruh. Jadi Allahu Akbar. Bila duduk diam, reset, kosong balik. Allahu Akbar. Kosong balik. Allahu Akbar. Yang ni masalah ni. Kosong. Tak batal lagi. Tiba-tiba Allah, dia lengoh ni kan. Allahu Akbar. Batal. Sebab 1, 2, 3. Allahu Akbar, kaki gatal. Angkat kaki sikit. Kaki gerakan besar, lutut. Dia bengkok lutut sikit. Batal. Sebab 3 gerakan berturut-turut. Kalau degil nak buat jugalah. Okey. Patutnya jangan buat lah. Jangan buat. Okey. Mana tinggal-tinggal lah. Cuma yang ini, yang tadi pendapat Ibn Hajar. Ini dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf 2. Jika tertinggal rakaat pertama 7 kali, tak perlu buat dah. Itu tak khilaf. Itu sepakat semua. Tak perlu. Yang khilaf ni rakaat kedua. Masa rakaat kedua, kata Ibn Hajar, yang 7 tadi dah perkara yang lepas jangan dikenang. Lepas-lepas. Maknanya 5 je lah. Tapi kata Syekh Ramli, mazhab Syafi'i juga, sunat qadha. Sunat qadha yang 7. Jadi 12 lah. Masa takbir tu niat ni qadha. Qadha apa? Qadha takbir rakaat pertama. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah berapa pula dah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari 12. Kata sama-sama mazhab Syafi'i. Ini bukan mazhab lain ni, sama-sama mazhab Syafi'i. Sunat qadha. Sebenarnya bukan dalam masalah ni je. Masalah lain pun sunat qadha. Contoh. Rakaat pertama dia sembahyang seorang-seorang lah, kita ambil contoh kan. Dia tak baca surah. Rakaat kedua sunat baca 2 surah. Sebab qadha. Qadha surah. Sama ada dia jadi imam atau sembahyang seorang. Cuma pelik lah kalau jadi imam. Macam tadilah kalau dia jadi imam pelik makmum tadi macam mana. Pelik lah. Cuma sunat. Contoh. Dia pagi Jumaat. Kan pagi Jumaat rakaat pertama baca sajadah, rakaat kedua baca insan kan. Dia sampai-sampai rakaat kedua dah. Mana tak adalah dia sujud. Okey, bila Imam Salam tambah 1 kan. Tambah sunat baca sajadah dan ada sujud kat situ. Terbalik pula. Rakaat pertama dia insan pula. Rakaat kedua dia sunat. Kenapa? Qadha surah sajadah. Istilah panggil qadha. Lepas habis baca surah sajadah tu, sunat baca insan. Dalam rakaat yang pertama, yang sebut seorang-seorang tadi. Kenapa? Rakaat kedua insan. Dia rakaat ke berapa? Yang bila Imam Salam dia tambah 1. Dia rakaat kedua. Habis kenapa baca surah sajadah? Qadha. Kenapa baca insan? Rakaat kedua memang insan. Tadi dah baca. Pun tadi rakaat pertama aku. Tapi kenapa aku tak baca? Sebab imam dah baca. Nampak? Memang ada. Kaedah itu. Kita je tak ngaji. Sebab kita surah pun tak baca. Dalam sembahyang seorang surah, imam baca panjang sikit pun komplain. Jadi memang kita tak mengaji lah. Sebenarnya ada hukum tu. Ada. Qadha. Qadha apa? Qadha surah. Ini pun sama. Jadi qadha takbir. Qadha takbir yang 7 bawa pergi jadi 7 kali 5 jadi 7 campur 5 jadi 12 kali rakaat kedua. Cuma itu kata Syekh Ramli. Ibn Hajar kata dah perkara yang lepas jangan dikenang. Jadi macam mana? 5 je lah. 5. Okey. Macam mana pula? Sikit-sikit masalah sebab cerita ni senang je ni. Kita dah selalu buat. Sekejap kita baca laju-laju. Masalah ni yang masalah. masalah ni. Dalam kitab tebal-tebal je ada. Kitab Musalli tak ada. Masalah ni. Okey, macam mana kalau dia takbir lambat. Imam Allahu Akbar.
Dia pun Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Allahu Akbar. Dia nak kena buat apa? Imam Allahu Akbar. Sunat, tak payah. Berhenti, Allahu Akbar. Tapi kalau dia baca juga, nak macam mana? Baca lah. Cuma sunat, imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Imam laju. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makmum, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nyanyi-nyanyi lagi. Dia buat gitu. Bila macam tu, imam takbir lah. Takbir yang kedua. Dia Allahu Akbar terus yang kedua. Tinggal. Okay. Kalau dia buat juga. Adakah batal? Tak batal. Lepas tu imam dah dia pun yang kedua Allahu Akbar, imam dah Allahu Akbar yang ketiga dah. Kan? Begitulah. Sampailah imam dah 7, dia baru 5 atau 6. Okey. Imam pun bismillah. Bila imam bismillah, tak payah habiskan dia. Berapa dia ada, itu ajalah. Makmum tadi. Berapa? Sempat 5 kan? 5 je. Bukan 5, 6 Allahu Akbar subhanallah. Imam alhamdulillahirabbil dia subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ganggu orang sebelah. Ganggu dah. Pelik. Jadi macam mana? Dapat berapa tadi? 5 lah. Siapa suruh lambat? Sepatutnya imam takbir, makmum turun takbir walaupun tak sempat. Macam tu juga rukuk sujud sama je sebenarnya. Subhana rabbil a'la, masa sujud kan? Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana Allahu Akbar. Allahu Akbar lah. Baru 1,5 lah zikir. Itu sepatutnya. Tahiyat awal pun macam tu. Sama. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Imam Allah, bila Allah tu sempat lagi sikit kan, sebab on the way tu kan. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, imam dah berdiri. Bangun. Tahiyat awal. Bangun. Semua macam tu. Samalah masuk. Cuma kita tak pernah dengar yang itu, maka kita pelik lah yang ini. Sedangkan inilah kaedah biasa, kaedah normal. Tuntutan mengikut imam sangat kuat sehingga yang sunat-sunat tinggal. Cuma yang wajib tak boleh tinggal. Contohnya Fatihah. Kecuali masbuk pun ketinggal kan? Masuk lambat kan? Tinggal Fatihah. Rukun pun tinggal ikut imam. Ini sunat. Lagilah patutnya tinggal yang sunat-sunat sebab nak ikut imam. Fatihah pun aku tinggal sebab masbuk. Contoh lah. Yeah. Masalah. Kalau imam takbir, makmum tak takbir. Imam takbir, makmum tak takbir. Okey, makruh. Tak batal. Makmum tak nak takbir. Kalau imam langsung tak takbir, makmum juga dituntut untuk tidak takbir. Duduk diam je. Imam tak takbir, makmum tak payah sibuk-sibuk takbir. Okey. Okey. Kalau dia masbuk, dia dapat rakaat kedua. Maka pada rakaat pertama makmum, 5 je lah sebab imam rakaat kedua. Rakaat kedua makmum, kalau ikut Ibn Hajar, 5 je. Jadi 5. Sebab dia masbuk dan mari rakaat kedua kan imam 7 kali kan. Imam masa nak naik daripada sujud tu, dia pun Allahu Akbar. Imam pun Allahu Akbar 5 kali, dia jangan buat 7. Aku masbuk, aku rakaat pertama ni. 7 jangan. Buat 5 je. Lepas imam salam tambah 1 lagi. 5 sekali lagi lah takbir. Jadi 5 je lah. Mengikut Ibn Hajar. Mengikut Syam Ramli, qada. Jadi 7. Rakaat kedua tu. Jadi 7. Sebab qada. Tapi yang mutamad Ibn Hajar lah. Kemudian habis. Jika sembahyang berjemaah, maka sunat baca khutbah. Nampak? Sembahyang jemaah je sunat khutbah. Sembahyang seorang jangan sibuk cari tongkat. Mentang-mentang lah PKP baru ni bakat-bakat jadi khatib, pegang itulah, pegang ini macam-macam, pegang penyapu lah, pegang mop lah. Main-main tiba-tiba ni nak sembahyang seorang sekarang ni tak ada khutbah, tak ada khutbah. Kemudian selepas daripada solat air raya, dia lain sikit macam Jumaat sebelum, dia selepas. Kalau sembahyang seorang tak ada khutbah. Dimulai pada awal khutbah yang pertama dengan takbir 9 kali. Ini sunat. Sunat masa khutbah tu takbir 9 kali berturut-turut. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. 7 kali. Cuma cara baca dia, kalau tok guru ajar, dia bukan baca macam kita tengok ambil tag. Gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 9 kali. Kalau tok guru tak ajar gitu. Dia ada tone, dia ada cara nak baca takbir masa mula-mula naik tu kan. Masa naik tu kan. Kemudian naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu cara dia. Tapi ini sunat, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Yang last sekali, Allahu Akbar. Itu dia tune dia tu. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi tak ada apa benda baca gitu. Dia ada dia punya cara dia. Macam lah kan takbir raya kan dia ada cara-cara dia, kan ada cara dia. Jadi dia tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawa rasa raya. Bawa the feel raya. Orang dulu semua buat. Sebab tu kita dulu kecil-kecil seronok raya. Besar-besar macam tak apa-apa raya. Macam tak raya. Raya. Tak ada feel. Sebab banyak yang benda-benda kecil kata, Allah sunat je pun. Allah cara cakap je pun. Cara takbir je pun. Nasib baik takbir sedih tu kita tu masih kita amal. Kalau takbir sedih kita tu kita tak amal, habis hilang terus. Feel macam tak raya lah. Takbir sedih tu hanya dekat Nusantara je. Takbir sedih tu, takbir sedih. Takbir raya sedih. Hari raya sepatutnya seronok sebab dapat menumpaskan nafsu setelah 30 hari berpuasa. Seronok. Tapi kita punya Nusantara ni sedih. Tapi itulah kita punya identiti. Itulah feel raya tu. Balik kampung asal sedih. Yang takbir tak balik kampung sedih, kenalah. Ni balik kampung tapi sedih juga. Patut seronok. Tak, dia memang dia begitu. Yang itu kita masih kekalkan lagi takbir sedih tu. Jadi ada feel raya. Tapi yang lain banyak lah. Dengan khutbah tak berasa macam raya lah. Lepas tu itulah baca baju. Kita tak beli lah. Baju-baju baru ada orang dah tak beli lah. Buat apa beli datang raya. Bila-bila boleh beli baju. Tapi bila macam tu hilang feel raya. Suasana tu hilang. Kalau dulu Allah seronoknya. Semua tu benda-benda kecil yang kita anggap kecil tu. Semua tu yang menyebabkan dia ada dia punya roh dia tu. Ini dengar khatib Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sidang jemaah muslimin sekalian, muslimin muslimat tak? Macam apa benda? Dulu lain. Tengok. Antara yang takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tiga. Lepas tu yang last panjang kan. Baru nak dapat feel balik macam dululah. Okay. Adalah kedua khutbahnya itu seperti khutbah Jumaat. Cara berdiri apa nak buat sama macam khutbah Jumaat. Bezanya khutbah Jumaat wajib. Khutbah Jumaat tu wajib. Kalau tak ada khutbah Jumaat tak sah sembahyang Jumaat. Yang ini khutbah raya sunat. Kalau tak ada khutbah raya pun sah sembahyang raya. Tu je beza dia. Bila ianya sunat, bila ianya khutbah Jumaat tu wajib, maka semua yang ada dalam khutbah Jumaat semua wajib. Yang masih nak baca apa semua jadi wajib. Oleh kerana khutbah raya tu sunat, maka yang kat dalam tu pun semua sunat. Macam itulah. Contohnya khutbah Jumaat. Apa yang wajibnya? Wajib dalam khutbah Jumaat pertama alhamdulillah. Hamdalah. Puji Allah, alhamdulillah. Selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian ittaqullah, ingatkan jemaah untuk takwa, ittaqullah. Kemudian satu ayat Quran. Tu je rukun. Khutbah yang kedua alhamdulillah lagi. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma fil muslimina wa muslimat. Itu yang wajib dalam khutbah Jumaat. Yang lain semua sunat. Khutbah Jumaat yang sebenarnya yang buat yang wajib-wajib tak sampai seminit. Boleh sembahyang lah. Tak sampai seminit. Itu yang wajib. Untuk sah sembahyang Jumaat. Tak sampai seminit. 2 kali khutbah tu. 2 kali khutbah. Tak sampai seminit. Boleh sembahyang. Tapi yang kita letak tu yang sunat. Tapi dalam khutbah raya semua sunat. Cuma kalau tak buat yang macam tadi, pertama alhamdulillah, ittaqullah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ittaqullah, satu ayat Quran. Tak baca yang ini dalam khutbah raya, sembahyang raya tetap sah. Tak baca 4 ni dalam khutbah Jumaat, sembahyang Jumaat tak sah. Ya. Tak baca 4 ni dalam khutbah raya tu dia tak baca 4, dia baca yang lain. Tapi 4 ni satu-satu. Dia tak baca alhamdulillah ke, dia tak baca satu ayat Quran ke, dia tak baca selawat ke mana-mana, tak baca satu aja daripada 4 ni. Khutbah tadi jadi tazkirah. Tak apalah sunat. Cuma pahala khutbah besar, pahala tazkirah kecil sikit. Sebab apa? Tak cukup syarat khutbah. Tak cukup syarat khutbah tak sah lah sembahyang raya. Tak, ni sunat. Bukan kalau sembahyang Jumaat
Tak cukup syarat khutbah, tak sah Jumaat sebab dia wajib. Tu je lah. Jadi kalau katakanlah tak cukup syarat tadi, maka khutbah tu jadi tazkirah. Yalah tazkirah lah, pesan gitu, pesan gini. Bertakwalah pada Allah kan tazkirah. Berapa pahala tazkirah? Pahala bayan. Maka dinyatakan di dalam kedua khutbah itu hukum bicara korban pada hari raya korban dan bicara hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah. Dalam khutbah tu isi dia berkaitan dengan perkara tu lah. Cerita apa ni? Cerita raya korban kan? Cerita korban lah. Janganlah cerita makan buah-buahan tempatan pula. Makanlah buah-buahan tempatan. Musaki banyak tak laku tu. Sebab apa? Banyak tak laku. Jadi makan. Kita support. Apa benda ni? Ini raya korban. Weh, cerita daging lah. Cerita pengorbanan Nabi Ibrahim. Cerita pasal daging. Cerita pasal hari raya korban. Kalau raya fitrah, cerita pasal zakat fitrah. Cerita pasal puasa. Cerita pasal yang berkaitan. Cerita pasal berkaitan dengan Ramadan ataupun Syawal tu. Okay. Kalau khutbah Jumaat, cerita pasal apa yang berlaku di kampung itu. Itu asal lah. Sekarang ada tag tak. Tak baca tag dengan tangkap. Kalau sekarang tu, tak boleh. Orang buat report siap lah. Tapi kalau sebenarnya bukan gitu. Dia tengok kat situ. Kat sini banyak apa? Banyak curi sini. Kejap orang tu kena masuk rumah. Maka khutbah dia tentang pencurian lah. Harta yang halal, jangan harta haram, balasan. Kalau tempat tu tempat dah ada jaga, ada guard apa, semua orang kaya. Semua ada. Nak cerita apa pula tentang jangan mencuri apa. Memang tak ada kecurian kat situ. Banyak berlaku judi kat situ. Maka khutbah waktu tu jangan main judi begitu gini. Dia tengok tempat. Dia bukan tengok. Dia tengok tempat. Apa jadi waktu tu. Orang banyak tak semayang. Kena cerita pasal semayang dalam khutbah Jumaat. Tu asal lah. Tu asal usul. Dan sunat takbir 2 malam. Panjang lagi ke? Raya, solat raya je pun ni. Dan sunat takbir, ni takbir raya pula. Kena berhenti kat sini. Panjang takbir raya ni, kurang-kurang setengah jam. Takbir raya. Tak boleh. Lagipun kita punya isyak awal. Maghrib tadi pun awal. Ni kat sejam ni. Tapi rasa macam tak kurang 8.30 je. Kita berhenti kat situ lah. Takbir raya lah kita berhenti. Akan datang kita faham macam mana? Takbir raya pula. Bukan. Akan datang tak lama dah. Takbir raya. Masa bila nak takbir raya? Takbir muqayyad. Takbir mutlak. Dan sunat takbir pada 2 malam hari raya. Keduanya takbir yang mutlak. Takbir semata-mata. Wallahu a'lam. Boleh. Boleh je. Sembahyang raya ni. Okey, sembahyang raya disunatkan buat jemaah. Okey, disunatkan berjemaah, tak wajib. Sembahyang seorang pun boleh. Kalau dah sembahyang seorang, sebelum saya nak jawab soalan. Kalau dah sembahyang seorang, tiba-tiba ada jemaah, sunat jemaah sekali lagi. Kalau dah sembahyang seorang di rumah ke di mana ke, kemudian tengok ada sembahyang jemaah lah kat sini, sembahyang raya, sunat sembahyang sekali lagi. Okey. Adakah perlu tunggu orang di Masjid Surau Karyah tu, kawasan tu habis sembahyang raya baru boleh sembahyang raya kat rumah? Tu soalan dia. Kenapa ada soalan tu? Ada soalan tu sebab dia ada kena-mengena dengan solat Jumaat. Saya tahu. Sekilas ikan dan air sudah ku tahu jantan betina. Saya buat soal jawab setiap hari Selasa. Daripada PKP hari tu lagi. Memang daripada pukul 10 malam sampai kadang-kadang pukul 1 pagi duk jawab soalan orang. Setiap Selasa hari Selasa. Setiap hari Selasa online lah, di rumah saya buat. Mula-mula buat masa PKP. Bila dah tak PKP pun diorang kata terus sampai sekarang ada. Ada kat Facebook saya lah saya buat. Jadi soalan-soalan macam ni tu kan kata tu. Tengok soalan kita dah tahu dah 3-4 step. Tu je nak cerita. Jadi siapa-siapa yang nak tengok kat rumah-rumah nanti daripada tengok wrestling, tengok cerita Hindustan malam-malam, tengok Korea, baik tengok soal jawab. Pukul 10 hari Selasa. Every day, every week. Setiap hari Selasa pukul 10 sampai tidur. Sampai kadang-kadang orang yang tanya tu tidur dulu. Kita sibuk jawab pukul 1. Itu biasa berlaku. Saya kata, mana yang soal ni angkat tangan. Tak angkat tangan. Rupanya tidur. Dia tengok esok. Kita sampai pukul 1 pagi. Serak suara-suara. Okay, nak jawab soalan. Itu iklan. Itu iklan. Sebab solat Jumaat, dia
jika seseorang lelaki perempuan tak masuk, lelaki itu, jika lelaki itu dia wajib solat Jumaat, tiba-tiba dia tak solat Jumaat, dia nak solat Zuhur, maka dia wajib tunggu di qaryah dia habis salam dulu, imam salam, habis sembahyang Jumaat, imam salam, wirid tu dah boleh dah, baru yang tak sembahyang Jumaat tadi barulah boleh sembahyang Jumaat. Kalau tidak, sembahyang Jumaat dia tak sah. Okey. Adakah solat raya macam tu juga? Tak. Solat raya bermula sahaja syuruk. Berapa syuruk? 656 syuruk, maksudnya habis subuh tu. Syuruk habis, tambah 24 minit. Kena tambah 24 minit, waktu tu waktu duha. Tambah 24 minit, kalau pukul 7:20 lebih kurang, boleh dah sembahyang raya di rumah. Boleh lah. Walaupun di qaryah tu tak sembahyang lagi, tak bunyi takbir, dia boleh sembahyang dah. Cuma kalau dia sembahyang seorang, sunat kalau ada jemaah, dia sembahyang sekali. Itu lah. Dan tak syarat tunggu habis qaryah tu. Solat Jumaat syarat. Itu pun solat Jumaat, syarat tadi hanya bagi orang yang wajib Jumaat. Bagi orang perempuan tak syarat. Itu orang dulu selalu salah faham. Saya selalu kena dulu. Kenapa? Pergi tengok. Kita kecil-kecil lagi, tak sembahyang Jumaat. Tak ingat lah darjah berapa, tak ingat. Darjah 2-3 macam tu kot. Kira taklah kecil sangat, tapi tak sembahyang Jumaat. Okey, masa tu. Saya ingat sebab apa? Ingat sebab ni orang jiran-jiran duk kata, pergi tengok. Kita pergi, sebab dia agak dalam sikit. Kena pergi luar, tengok, tunggu kat tepi jalan. Dah ada orang naik motor pakai piah. Balik lagi cakap kat nenek-nenek, mak-mak ni. Dah, baru dia sembahyang. Itu silap faham. Bagi orang perempuan, dia tak wajib tunggu habis sembahyang Jumaat. Dia boleh sembahyang daripada awal. Sebab dia mana wajib sembahyang Jumaat? Yang masuk waktu je boleh sembahyang. Tak perlu. Tok kita dulu salah faham. Yang kata kena tunggu tu, orang tu wajib Jumaat, tapi tak solat Jumaat. Memanglah dia wajib tunggu habis Jumaat. Sebab selagi Jumaat tak habis, kan dia wajib Jumaat. Mungkinlah sembahyang Zuhur apa. Sebab tu kena tunggu. Dan bila dia tunggu dah habis sembahyang Jumaat di qaryah dia, baru dia boleh sembahyang Zuhur. Dan kalau dia sembahyang Zuhur pun berdosa, tetap berdosa sebab tak sembahyang Jumaat. Bukannya dah sembahyang Zuhur kira ganti dah. Okey, tak, dosa tetap dosa. Sebab tak sembahyang Jumaat. Kalau lelaki dia tu lelaki tu uzur, sakit. Bila sakit tak wajib Jumaat, boleh sembahyang Zuhur. Dia ni tak perlu tunggu habis, boleh sembahyang sebab dia syarak membenarkan dia tak sembahyang Jumaat. Jadi kaedah dia gini. Apabila seseorang itu diwajibkan sembahyang Jumaat, maka jika seorang itu diwajibkan sembahyang Jumaat dan dia tak sembahyang Jumaat, maka dia wajib tunggu di qaryah dia habis sembahyang Jumaat, baru dia sah sembahyang Zuhur. Jika dia tak wajib sembahyang Jumaat, sama ada dia lelaki atau perempuan. Lelaki kalau musafir, lelaki kalau sakit, kalau lumpuh, lelaki lah. Atau perempuan memang tak wajib semua orang lah. Ya, semua wajib. Tak wajib sembahyang Jumaat, maka tak perlu tunggu sembahyang Jumaat habis di situ, dia boleh sembahyang awal-awal. Tu kaedah dia. Cukup-cukup lah, jangan salah faham dah itu. Wallahu alam. Tangguh dulu, kita sudah yang tasbih kafarah dan suratullah subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.